Alright, okay, jom insyaAllah kita start lah. Boleh dengar suara saya tak? Jelas tak? Kalau jelas, cakaplah jelas. I nak two-way communication with you guys. Jelas. Thank you Dania, thank you Najwa. Alright. Okay. Alright, thank you for replying me. Okay, so basically dengan I tak adalah strict sangat kan. Okay, no worry. Kita belajar enjoy je sebab account is something that you can enjoy with it. Cik. Siapa kata account susah tu dia salah. I nak tukar mindset you guys lah tentang account is not quite hard lah rather than others lah. Macam kalau subjek lain lagi susah cerita dia. Maksudnya account ni senang je lah. Okay. Alright. Okay. Alright. Okay, jom insyaAllah kita start. Okay, so ni gambar my favorite ya. Cerita lah. Lepas tu kat matrix dulu. Apa nama benar lah tu? Grade 1 lah. Graduasi tu. So sekarang currently I kerja lah. Alhamdulillah. Kerja as account assistant. Tapi biasa-biasa je lah. Baru habis belajar. Alright, so I pursue degree finance, buka account nanti kalau nak tahu kenapa tak sama account teacher boleh PM I. Kenapa I ambil finance rather than accounting dan matriculate lah. Okay. So basically GPA macam si Imran cakap tadi tak adalah sangat sebab matrix ni kalau you masuk I think like 30% of my friends juga samalah. You akan strict account. Alright, so my question, how was it so far? Cik, apa soalannya ni? How was it so far for your account? Cik fokus je lah. Hari ni you bawa lah jiwa you kan untuk belajar account saja. Korang kan banyak subjek kan. I tak deny lah SPM ni memanglah macam you stress like 10 subjek, 11 kan. Mungkin ada yang ambil 11 subjek. So today I love accounts. Oh my god. Oh, stress. Kesiannya. Janganlah stress. Okay. Alright. Lagi-lagi, how was it so far? You just give one word pun okay dah. One word to express yourself lah on account. How was it? Love accounts sebab suka mengira. Oh, you mesti suka maths. Adalah. Okay. Yes, I was. Mestilah. Siapa tak suka maths kan untuk yang ni. Okay, bolehlah. 0. Galaxy A12 ni 0 Okay, good. At least I know lah where you guys are in. Lagi. You guys ada 38 orang. I nak 38 jawapan. Pasaan ni. So far so good. Jawapan yang sangat merasakan. Okay lah. So my next question is kenapa korang pilih account as your subjek tambahan lah untuk SPM? Ada banyak, ada ekonomi, ada perdagangan, ada lagi kot I tak ingat ada lagi kitab perdagangan sekarang. Ada apa lagi? Kalau you score, you boleh ambil sains kan? Kenapa ambil account ni? Account ni tiba-tiba pula kan? Ke cikgu suruh sebab cikgu yang masukkan? I dah tahu dah itu jawapan akan keluar. Sebab cikgu yang masukkan. Because saya nak sama account dan nak jadi chartered account. I've got friend yang ambil CCA dan diorang perform lah. Cikgu masukkan. So majority cikgu masukkan kan? Bukan sebab mak suruh ke kan? Mostly cikgu lah. Betul lah tu kan? Itulah. Apa nama? Itulah form 4 kan kita memilih. Sebab saya tak dapat masuk kelas sains. Your reason is same as me. Okay, asalnya saya pun tak adalah minat sangat account. Tapi apa? Sorry, saya kuat sangat ke? Sorry lah boleh je cakap apa-apa nak. Teacher kuat sangat lah. Sakit tinggi saya cakap je. Termasuk dia pakai caps lock. Wow, ayah suruh juga. Aduh. Oh, kembali kepada my question, my cerita tadi pun saya pun sebenarnya tak adalah minat sangat account tapi apa nama tu? So sebab tak dapat masuk sains, that's why lah masuk account. Tapi terjatuh cinta pula dengan subjek account kan. Alright, okay. Saya dulu kelas sains tapi saya tukar ke kelas art untuk account. Yes, sebab account ni art kan. Sebab dia sains pula. Dia sastra. Alright, so okay, so kita dah cukup berkenalan lah so far. I know you guys punya background, I know why you choose account. I know lah di manakah perasaan dan jiwa semua orang kan terhadap account. Okay, macam mana saya nak
Okay. Alright. Okay. Okay, boleh ke saya nak korang semua pergi dekat apa nama? Yelah, guna phone ke, guna laptop ke kan? Pergi dekat Kahoot dan masukkan game pin ni. Okay, just a short one lah. You will enjoy lah insyaAllah. Tulis. Okay tak ni? Okay tak? Try je. Biasa dah kan main Kahoot kan? Tulis nama, masukkan nama. Nama apa? Nama bukan nama you. Yalah, nama favorite you. Nama apa? You nak letak apa? Rafflesia ke? Okay, I'm waiting for players. Tahu ke tak? Tahu tak nak main ni? Pergi je dekat browser. Pandai dah see how to pronounce it. Vic. How. Okay, lagi. Saya nak ada cukup 37 Okay. Angel, Alia. Okay, alright. Sylvia, nice name. Sylvia ni kan nama. Ada. Okay, lagi. Okay tak tu yang lain? Kalau tak okay, beritahulah. Cakap, itu je. Tak jumpa lah website dia. Cakap je. I tolong you. Okay. Lagi. Ada 13 orang so far. Alright. Baguslah you all bangun awal-awal untuk kelas Bagus. It's 8:42 right now. Okay. So kalau korang boleh bangun at this early untuk ni, so saya doakanlah semua yang ada kat sini insyaAllah boleh dapat A Sebab you guys sacrifice kot di pagi Sabtu yang indah ni. Amin. Okay. Okay, lagi. Kenapa Ainan tu ada ni? Ayah tekan. Tak ada. Alright. Okay, another 1 minute. Lama tu 1 minute. So kalau siapa yang ada problem, beritahu lah. Tak boleh masuk ke apa ke. Okay, I'm waiting. Alright, 18. Because ada 38 ni, ada lagi 20 orang. Mana 20 orang ni? Boleh je keluar. Ya, kenapa? Ugandaran? Nak tanya apa-apa ke? Boleh je keluar, maksudnya kan korang guna Zoom kan ni kan? Boleh keluar, lepas tu browse dekat ni. Kenapa nama saya tak ada dekat screen? Maknanya tengah loading lagi tu nama awak. So try lagi sekali. Try login lagi sekali and put your name. Dulu ada? Dulu tu bila? Okay, buat lagi sekali lah. Buat lagi sekali kan tak ada. Dah ada belum? Ugandaran ni. Okay. 19 orang. Okay. Comel ni. J. Peminat Justin ke? Problem solve, thank you teacher. You yang solvekan sendiri, Tania. Okay, jom. Siapa lagi yang tengah ada problem tu? Share dia. Shout out je dekat chat ni Sedih lah, macam mana nak tengok muka you guys? Tak ada Okay. Sini. Tak apalah. Okay, jom. 23, 20. Siapa yang keluar ni? Sedih. Saya pun nak countdown. 23. Okay. Thank you kepada yang baru masuk. Okay, sekarang kita ada 39 participant, attendees. Okay, lagi. 24. Siang kawan yang lain tunggu Right. Alright, sikit lagi, jom. Okay,
Okay, tak, I nak start ni. Sebelum I start, siapa yang ni nanti terlepas nak main sekali. Best ni game ni. Kalau ada problem, bagi tahu tau. Saya dulu waktu first main pun tak faham kan. Saya tertinggal tak main kan. Dah last call. Ada 38 ni. Tapi dekat sini ada 26. Nanti korang tak main. Tengok je kawan-kawan main. Dia once I tekan start, then you tak boleh masuk dah lah. Sedih nanti. Okay. Alright lah. Okay lah. Saya dalam plan tu. Okay, yang lain tu nanti boleh try lagi. Alright, let's start. Okay. Korang dengar suara tak apalah. Bukan bersound daripada. Okay lah, mesti nak bacakan ciri manakah yang membezakan simpan kira dan perakaunan. Sila tekanlah mana-mana gambar yang betul. Ciri yang, adalah. Ciri yang manakah yang membezakan simpan kira dan perakaunan. Tak apalah. Okay. Wow. Bagus. Ada 3 orang je yang betul. Alamak. Disappointed guys. Tak adalah. Alah, okay je. Ni cuba try test kan. Nama pun tadi game ni cuba try test. Kita try test je. Alright, next. Okay, ready Jangan nervous dengan dia punya masa dia. You boleh, masa dia lama tu. So boleh jawab dengan tenang lah. Oh wow, CN dapat first place. Okay, congrats. Okay, next. Mengapakah Luca Pacioli dikenali sebagai bapa perakaunan? Ini semacam tak pernah baca lah benda lah ni. Tak adalah. You jawablah dengan apa-apa yang you tahulah. Okay. Pali. I pun tak tahu sebenarnya jawapan ni. Okay. So ada 4 orang je yang betul. Ni kenapa jawab 8 ni? Membentuk sistem menyimpan kira yang lengkap. Okay. Okay lah. Nampak apa realistik. Okay. Husna. Okay, bagus. Laju jawab Alright, next. Apakah harta yang senang berubah bentuk dan nilai? Harta yang senang berubah bentuk dan nilai. Senang ni soalan paling senang lah. Tak boleh jawab, boleh cakap dengan kawan sebelah. Aku tak ada. Okay, 14 answer. Alright, okay, good. Pandai dah semua. Okay, ni yang jawab perabot ni boleh tukar nilai ke perabot? Perabot kat rumah you tanya your parents. Dia berapa tahun? 10 tahun kot So perabot ni dia ABS lah. ABS apa asset bukan semasa. So dia lamalah long term punya asset. Okay, siapa yang naik ni? Clara. Laju Clara jawab. Dia Kahoot ni dia bukan ikut you betul ke salah. Satu kelajuan, satu betul. Salah lah. Alright, speed lah yang penting. Okay, jika tempoh perniagaan Lucas ialah setengah tahun bermula 1 Disember 2015, bilakah tempoh itu berakhir? Ni baca dengan perlahan. You guys pening. Dia start 1 Disember 2015, bilakah tempoh itu berakhir? Dia setengah tahun punya period. Okay? Kawan you kena tahu period of jangka masa tu lah. Okay, lagi 2 orang, lagi seorang. Ni mesti pening. Okay, alright, good. Kenapa semua orang buat 30 November ni? Tak apalah. Okay, setengah tahun berapa bulan? Sila tulis dekat, tak boleh lah, korang tengah buka ni. Okay, setengah tahun ni 6 bulan. Okay, so dia, you kira lah daripada 1 Disember, after 6 months, dia bulan berapa? Max ni, I tolong you kira. Disember, 12 lah. 12, 1, 2, 3, 4, 5. So dia sampai Mei, okay, 31
Mei 2016. Okay. Faham jangan kecewa, tak apa. Alright, okay, next. Halu. I like this word, halu. Alright. Okay, senang je ni. Belanja ialah kredit. True or false? Betul ke salah? Belanja ialah kredit. Ni kena jawab laju-laju, senang ni. Siapa salah kena. Tak adalah. Ni you belajar awal-awal masa form 4. Belanja ialah apa? Tak tahu. Tak apa. Okay. False lah. Ni apa half-half ni yang jawab true ni? Dilema ke? Tak adalah. Okay. Belanja ialah debit lah. Belanja ni debit. Okay. Dia belah debit. So dia bukan kredit. Maknanya dekat ni salah. You false lah. Okay. Belanja debit. Alright. Hello. Masih ni Okay, ambilan di bawah apa? Ambilan di bawah apa? Ambilan di bawah apa So, cuba ingat. Ambilan di bawah belanja ke sewa ke? Okey, betul. Bagus ni, ramai yang jawab betul. Bawa belanja. Ni terpengaruh dengan saya cakap tadi. Ambilan bukan bawa belanja. Belanja ni macam kita beli lah. Kita beli apa? Belanja. Kita beli tisu ke kan? Apa-apa yang you belilah untuk company you, itu belanja. Alright? So kalau belian ni untuk barang niaga, untuk inventory sajalah. So dia tak ada kena mengena dengan ambilan. Tapi tak apalah, nanti I terang lah. Okay, we got another 5 places. Ada lagi ke soalan? Oh, okay, ada lagi 2. Manakah merupakan liability semasa perniagaan? Liability semasa. Liability semasa perniagaan. Manakah merupakan liability semasa perniagaan? Semasa? I think okay. Which one? Ya, betul. Liability semasa ialah hasil terdahulu. Kalau tunai apa tunai? Tunai aset, modal, equity, pinjaman, liability bukan semasa. Liability semasa short term punya liability lah. Liability word apa? Hutang. Okay. So kalau tak kenal liability ni boleh risau dengan ni sendiri. Okay. Alright. Pergi next. I think this is the last question. Alright. Okay. True or false? Ni basic lah. Okay. Asset equal liability plus equity. Betul ke salah? Ni kalau salah boleh menangis. Tak ada lah. Okay. Cepat. Kena laju lah sikit ni jawab ni, soalan senang ni. Asset equal liability plus equity. Ni equation yang paling you kena ingat. Okay. Ni kenapa ada 3 orang yang salah? Ni mamai ke? Betul. Okay. Tahniah. 14 orang yang betul. Okay. Dah habis. Sylvia dapat nombor 1. Sylvia nombor 3. Sorry. Hello and siapa ni? Apa dia tak ada nama dia? Nazifa. Okay, tahniah, congrats semua. Okay, you tahulah dekat mana you punya level lah. Maknanya level tu bukannya untuk macam I tak pandai lagi lah. No, it's just untuk you, apa kita panggil? Muhasabah kot tak adalah. Okay, so sampai balik macam mana? Pangkas lah. Slide. Okay. Ni pula. Alright. Okay dah warm up semua orang. Okay. So itulah tadi Kahoot time. Walaupun I tak sempat dah ni. Alright. Okay, jomlah kita start. Okay, kita start dengan modul Kita pergi dekat modul. Basically slide ni dia membantu sedikit je lah. Tapi I nak fokus dekat modul. 80% of my interact dengan you guys adalah daripada modul lah.
Boleh je. Buka je slide. Buka je slide. Diorang ada ni kan. Korang dah print kan? Bagus dah ni. Kalau kalau tukar balik slide tadi, tekan mana? Oh, so I tukar kat sini lah. So nampak dengan boleh scroll lah, nak zoom. Kalau ni kalau tak di bawah tekan. Tapi tahu kan? Okay. Tak tahu I tanya. Alright, okay, nampak Alright, okay, terima kasih. Alright. Okay, Alhamdulillah, jom kita start insyaAllah. Saya nak start dulu dengan kita punya Pasius punya analisis lah. Okay, ni I buat benda ni dengan semua subjek waktu ISPM tu. ISPM 2000 apa? 2016. Berapa tahun yang lalu tak ingat dah. Sedih lah, lama dah, tua lah. Okay, jom kita pergi analis soalan Pasius. You kalau nak tulis apa-apa, tulis je lah kat chat. Sedih saya cakap seorang-seorang. Taklah, tulis je. Cakap, I pun sama juga. Ceritalah apa-apa yang you nak tulis lah. Sila reply and bagi apa? I wish that kita ada two-way communication sila interact dengan saya. Dan saya akan suruh baca soalan. Mana boleh. Okay lah. Alright, jom kita pergi. Ini daripada 2004, so panjang sangat kan. So kita pergi atas sikit. So kita fokus dekat 2015 dari, okay. Tahu kan soalan dia macam mana? Ini I fokus dekat paper 2. Dekat paper 2 ada 6 soalan. Soalan 1 apa soalan 1? Kenapa I tak letak soalan 1 kat sini? Terus macam, adakah soalan 1 tak payah jawab? Tak adalah. Okay, soalan 1 dia random question, which is the structural. Dia yang kena isi je apa-apa. Yang 2 markah punya soalan. Okay, cikgu. Bagus Asma. Terima kasih Asma reply saya. Kenal lah nanti kan. Okay, jom kita pergi dekat soalan 2, soalan 3, soalan 4, soalan 5, soalan 6. Okay, saya nak tanya account. Berapa untuk paper 2? Okay, ada 6 soalan. Berapa yang wajib jawab? Sila jawab dekat chat. Berapa wajib jawab? Kena tahu dah ni macam mana bentuk soalan. Kita nanti tak tahu jawab macam mana. You dah ready supposedly. Okay. Berapa wajib jawab? 4 kod. Ada kod. Lagi. 5 soalan. Wajib jawab bang. Abang ke kakak kan. Okay. Yang wajib jawab. Okay. 5. Confuse saya dengan soalan saya. Sorry. Saya pun confuse juga. Wajib jawab ni maknanya yang bukan pilihan. Yang bukan pilihan. Kita ada. Okay lah, betul lah. Okay. Wajib jawab. Okay, betul. Okay, betul lah. Cikgu kata wajib 6. Cikgu awak kata wajib 6 Maknanya dia nak awak perform lah. Memang jawab semua. Okay, so sebenarnya betul lah jawapan semua orang. Wajib jawab dia ada 5. Yang bukan pilihan kita ada 3. 3. Okay, yang pilihan ada 2. Kalau saya salah tolong betulkan. Tak apa, kita boleh sama lah. Saya pun kadang-kadang lupa juga kan. Nak pen? Tidak. Tapi jauh. Sorry. Okay, cepat. Ingatkan. Berapa wajib jawab ni? I mean, berapa pilihan? Okay, I think soalan 1, soalan 2. Okay, dah ingat. Soalan 1, soalan 2, soalan 3 wajib jawab. Maknanya bukan pilihan, you tak ada. You bukan nak boleh, pilih wajib. So 3 pilihan. Oh, betul. So 1, 2, 3 wajib jawab. 4, 5, 6 you pilih 2. Betul kan? Saya dah lupa. Betul lah tu, betul.
Sila someone tolong finalize kan supaya kawan-kawan tak keliru. Mana cikgu ni tadi cakap betul, tadi cakap salah. Okey, saya ulang Soalan 1, soalan 2. Soalan 1, soalan 2, soalan 3 wajib jawab. Soalan 4, 5, 6 pilih 2. Betul kan? Pilih 2 confirm. Wow, bagus. 1, 2, 3 wajib jawab Wajib jawab. So soalan yang wajib jawab ni lah yang kita nak perform sebenarnya. So 4, 5, 6 pilihan which is you jawab 2. Pilih 2. Okay, alright, thank you. So jomlah kita tengok soalan daripada 2015. 15, 16, 17, 18, 19. Lama sangat. Tak payah, kita tengok 3 tahun je. 3 tahun ke belakang ni. 17, 18, 19. 17, 18, 19. So kita tengok soalan 1 macam saya cakap tadi, soalan random yang structural, jawab 2 markah tu. Soalan 2, kita ada apa ni? Buku tunai, penyata penyelesaian bank. Ni kalau yang tak perform saya senyum ni. Saya pun ni juga. Buku tunai ni selalu orang malas nak study kan. So kalau masuk, you senyum je lah. Okay, penyata penyelesaian bank ni boleh je ni, senang je kan? Tahu kan penyata penyelesaian bank, form 4. Buku tunai pun form 4. Perkongsian pengasingan, untung rugi. UR tu untung rugi, form 5. Lepas tu kita ada kelab dan persatuan. Okay, lepas tu kita tengok soalan 3. Soalan 3 ni soalan favourite lah. Soalan favourite iaitu penyata kewangan minikan tunggal. Dia wajib masuk setiap tahun. Okay. Sebab tu kena expert lah untuk penyata kewangan. Dan penyata kewangan ni kenapa dia penting? Kenapa dia penting? Sebab semua tajuk yang lain pun guna dia juga. Maksudnya you belajar kelab, you belajar perkongsian, you belajar apa lagi? You belajar pengeluaran untuk kos tu guna penyata kewangan milikan tunggal juga semua. Semua okay? Lain kan nak tulis lah. Okay, sekejap Alright. Inilah tadi. So, apa yang saya nak tekankan penyata kewangan milikan tunggal ni. Kalau kita tengok kan, ini penyata kewangan, ini penyata kewangan. Mana lagi Soalan 1, 2, 3 kan? 2, 3 ni lah. Ini penyata kewangan. Tahun ni je tak ada penyata kewangan. Tapi dia ada dekat soalan 5. Wah, senang lah. Oh, okay. Nampak Okay lah, kita fokus dekat soalan yang ni lah. 2016. Mana lagi penyata kewangan? So kalau you tengok ni setiap tahun ni dia punya I buat border sikit supaya nampak taklah situ kan. Okay, so setiap tahun ada penyata kewangan. Kalau keluar dekat pilihan lagi dah senang kan. So you kena prepare benda yang memang masuk. Penyata kewangan. Tak tahu nak tulis macam mana. Oh, teks. Okay. Gigi nak tulis. Okay. Oh, this one. Okay. So kita pun tulis lah. Okay. So penyata kewangan. Sila. Okay, jom. Apa lagi yang setiap tahun masuk? Jom kita pergi dia. Ni buku tunai. Penyata pendapatan ringkas ni. Oh, wow. Apa lagi yang setiap tahun masuk? So sebenarnya yang lain tak adalah. Saya duka cerita. Yang lain tu dia akan ulang-ulang. Contoh Contoh I cakap. Okay, perkongsian dia akan reverse dengan dia akan tukar dengan kelab. Kalau masuk perkongsian tak adalah masuk kelab. Kalau kelab masuk tak adalah masuk perkongsian. Okay, so saya nak tanya 2020 punya SPM siapa tahu? Siapa tahu masuk perkongsian ke kelab? Ni patutnya dah biasa dah ni buat past years ni. Dulu I buat latihan buat past years je. Tak payah buat lain-lain. Dulu masuk kelab? Ya, are you sure? Soalan berapa? Sila give a proof. Okay, ada lagi jawapan lain. Tahun lepas soalan SPM 2020. Masuk kelab ke perkongsian? Okay. Ugandaran, betul ke I sebut nama you? Okay, kalau salah minta maaf. Tapi kalau betul, okay. Tapi tak ingat. Lagi anyone else? I need an answer. Ada lagi tak jawapan? Ke tak tahu? Tak tahulah teacher, tak tengok. Oh, tak apalah. Okay, so tahun 2020, SPM 2020, account dia masuk perkongsian.
Okay, masuk perkongsian. Nanti sila tengok balik lah. Tengok balik SPM 2020 punya account yang betul-betul SPM lah, bukannya trial ke apa. Okay, dia masuk perkongsian. That's why hari ni kalau you tengok modul yang I bagi dekat you guys, I ada letak kelab lah. Sebab selalu ni kelab ni dilupakan. Sebab dia susah satu, taklah susah sangat. Dia macam banyak soalan dia dekat kelab ni. So kita pun prefer untuk tak apalah, malas nak study kelab kan. Padahal dia wajib jawab kan. Wajib jawab. So wajib jawab, jangan tinggalkan dia. Nanti sayang. So kelab dan persatuan. Betul? So tengok kalau korang tengok ni kan. 2019 masuk kelab. So 2020 faham lah tulisan tu masuk persatuan. So 2021 kita assume lah masuk kelab. Tapi janganlah percaya saya 100% kan. Kalau tak masuk nanti semua marah saya. Okay. So macam prepare je lah. Alright. Apa lagi. Kawalan ni senang je ni. Kita cakap senang. You kena study je, kena faham format lah. Dan belanjawan ni pun senang. 2019 ni senang-senang soalan dia. Siapa ada kakak dengan abang ambil SPM 2019 macam senang kan. Itu tafsiran penyata ni susah sikit tapi dia pilihan. So you boleh prefer lah which one yang you nak kan. Apa lagi? Jadual persamaan perakaunan ni favorite I. So apa kena-mengena. Maknanya dia soalan paling senang je you masuk form 4 tu bab 1. Okay, benda pertama kita belajar dekat account tu persamaan perakaunan. Apa lagi? Pembetulan kesilapan. Yalah, tu je lah. Pembetulan kesilapan ni journal kan. So journal dia bagi soalan, dia suruh buat journal. Okay, clear So apa tujuan I tunjuk dekat you? I nak you pun sama nanti in future next. Tak terlambat lagi. Ni trial korang tahu tak? Korang trial bila ni? Trial SPM. Saya pun baru tahu malam tadi. Student I beritahu. Bila trial? Cuba tulis sikit. Ni semua satu Malaysia kan? Terengganu, Kelantan, Selangor. Bila trial? Trial SPM. Minggu depan. Yes, that's right. 17 hari bulan kan? Start. Okay, all the best lah. Saya 15 November. You negeri mana ni? Next week, bulan ni. Betul-betul. Wow, bagusnya. Okay, betul. At least you tahulah. Kan ada yang terkejut. Trial minggu depan serius lah. Itu dah boleh risau. You kena tahu bila you paper kan. 8 November. Awalnya. You Dina dari negeri mana Dina? Sudah mula daripada 25 Oktober. Boleh lain Okay, nak share lah sikit. Trial ni, bestnya kalau dah paper trial, you kena try buat latihan semua negeri punya trial. Sebab apa? Trial tu dia bukan sekolah negeri, setiap negeri bukannya saja-saja buat lah. Dia mesti ada diorang punya apa? Diorang punya apa kita panggil lah? Spot kan? Dia punya spot. So tengok pattern. Oh, negeri Selangor keluar macam ni. Terengganu pun keluar macam ni. Mesti masuk macam ni. Macam itulah. So try buat trial question negeri-negeri lain punya. Biasanya sekolah-sekolah awak pun pasti bagilah. Alright. Okay, jom kita masuk kepada persamaan perakaunan. Okay. Alright, ni dia punya persamaan. Sebut persamaan ni sama je dengan persamaan apa korang belajar dalam matematik kan. Apa? Quadratic equation. Equation tu persamaan lah kan. Melayu kan. So dia sama je. Ada equation asset sama dengan liability plus equity. A equal liability plus equity ni benda paling you kena ingat. Boleh tampallah dalam kepala. Asset equal liability plus equity. Dan dia bukan tu je lah. Dia ada penerangan dia kat bawah-bawah tu. Maksudnya asset tu apa je, liability tu ada apa je, equity tu ada apa je. So kalau kita tengok dekat sini, nampak kan? Okay, nampak. Equity dia merangkumi modal plus untung rugi. Equity merangkumi modal plus untung rugi. So dua ni dia daripada equity tau. You jangan confuse pula. Ini apa equation yang 3 ni dia asal dia yang first tu tadi. Yang ni. Okay, so equity ni modal plus equity untung atau rugi adalah bawah equity. Dan modal plus untung rugi ni pula apa? Hasil tolak belanja. Okay, jom kita try buat ni MRSM 2020. Okay. 9 Alright, jom kita buat sama-sama Saya nak suruh bacakan, tak boleh baca pula kan.
Okay lah, I lah bacakan Dah pernah buat ke soalan ni? Saya dah pernah jumpa soalan ni. So I tell you, saya dulu waktu SPM tak adalah rajin sangat nak beli buku banyak kan. Saya buat satu soalan tu ulang-ulang. Even dah ulang pun still ada salah. So nak katanya, selagi you tak faham apa yang you salah tu, you buat je soalan tu banyak kali pun you akan salah juga. So there's no matters of I dah pernah buat soalan ni. So buat je lagi. Kalau lagi soalan tu bagus kan, yang boleh bantu you faham sesuatu konsep account tu kan. Account ni dia sama je dengan subjek lain juga, dia more to latihan lah. Dia bukanlah macam teori yang you tahu, so kalau you tahu you dah boleh jawab, tak. Even teori tu you dah tahu, bila you jumpa soalan tu nanti dia akan buat you jadi macam you tak tahu lah. Okay, that's why pentingnya buat latihan. Tak payah banyak pun, asalkan latihan tu berkesan. Okay, kalau buat pun tapi tak faham-faham kan, so dia tak quality lah. Pastikan latihan yang you buat tu berkualiti yang bagi fact dekat you untuk you faham that particular questions. Alright, jom kita pergi dekat soalan ni. Ni soalan persamaan perakaunan. Nampak Okay, saya bacakan. Encik Syukri memulakan. Okay, I bagi tips dekat you, buat account, sila conteng soalan tu. Conteng lah, jangan bagi dia cantik. Okay, jangan bagi kertas soalan account cantik. Sila burukkan dia. Dengan apa? Conteng dia, you bulatkan benda-benda penting, notes penting. Okay, kalau hari ni, apa yang I deliver dekat you dapat membantu you, lagi cantik kalau you dapat bantu kawan-kawan you yang lain. Ajarlah dia macam mana I ajar you kan. Apa lagi? Macam itulah. Sebab selalu tips-tips ni you tak akan dapat kalau dekat sekolah kan. Kalau you mingle dengan your teacher, mungkin you dapat. Kalau you tak mingle dengan teacher you, tak dapat lah. Hari dia you mingle dengan teacher you. Okay, so Encik Syukri memulakan perniagaan Syukur Selalu. Menariknya nama company dia. Enterprise pada 1 Januari 2020. Okay, sila gariskan 1 Januari 2020. I nak tunjuk kat you tapi okay, I buatlah kat depannya. Kenapa? Okay, 1 Januari 2020 dengan membawa aset seperti berikut. Okay, jangan tinggalkan soalan. Baca bukanlah dengan perlahan, tapi baca dengan maksud you nak faham. Ada tak tengok kaji yang okay, after you reading 20 pages but you forgot to understand. Jangan macam tu. Baca dengan faham. Baca dengan intention you nak faham lah that question. Okay, kadang nanti you keep on ulang je soalan tak faham. Bacalah dengan faham. Itu je lah. Okay, Encik Syukri memulakan perniagaan Syukur Selalu Enterprise pada 1 Januari 2020 dengan membawa aset berikut. So kita pun tengoklah, ini dia bawa masuk, Encik Syukri ni bawa masuk dalam ni. Lepas tu nak buat apa ni? Urus niaga berikut berlaku sepanjang bulan Januari. Okay, sepanjang bulan Januari. So dia kata apa? Pada 1 Januari. Sebab tu bila baca soalan, you terus gariskan info yang penting lah. Sebab kadang nanti you akan keep on baca balik. So kalau macam ni kan, urus niaga berlaku sepanjang Januari. Bila you dah garis kat atas ni, you dah nampak dah, company ni start 1 Januari. So tak payahlah baca balik kan. You dah boleh alert sendiri lah dengan soalan tu. Okay, jom soalan 1 Roman. Menerima invoice pada 3 Januari daripada Razi Enterprise 3,400, syarat diskaun tunai. Bacalah 8%, 7 hari, 5%, 10 hari. Ni dia punya syarat-syarat dia lah. Tapi kalau ini kalau tajuk belanjawan, kena alert lah. Kalau tajuk setakat persamaan perakaunan ni, tak payah alert pun tak apa. Maknanya dia just bagi tahu je. Dia tak ada efek dekat you punya penyeraan pun. Okay. Soalan 1 ni, 1 Roman ni, apa debit apa kredit? Sila jawab dekat chat. Apa debit apa kredit? Menerima invoice pada 3 Januari daripada Razi Enterprise 3,400, syarat diskaun itulah 8% jejaring. Apa debit apa kredit? Sila jawab. Okeylah, kalau apa debit apa masuk apa keluar? Menerima invoice. So apa yang masuk dalam company kita? Kita buat account, kita kena rasa kita ni as a company lah. Kita company tu. Kitalah pemilik Syukur Selalu Enterprise ni. Kredit 3,400, okey. Kredit 3,400, apa item dia? Itu nilai dia. Ambilan debit. Kenapa ambilan debit?
Razi Enterprise debit. Razi Enterprise debit. Debit belian. Wah, banyaknya versi jawapan. Right. Adakah satu Malaysia kita akaun kita beza? Akaun ni satu dunia Kita belajar benda yang sama. Kawan-kawan kita dekat Australia ke contohnya ambil accounting, kalau you sembang dengan dia benda yang sama lah. Debit kredit dia takkan berubah. Okay. Jom. Fokus. ABB kredit, UB debit. UB apa? Untung bersih. Bagus ni korang ni, guna ni. Okay, jap. Okay, I baca balik soalan. Menerima invoice pada 3 Januari 2020 daripada Razi Enterprise sebanyak 3,400. Oh, pandai. Okay, I dah nampak banyak jawapan. ABB betul. Akaun belum bayar ABB kan? Betul. Menerima invoice kan? Itulah yang masuk. So, menerima invoice tu daripada ABB. Dia debit ke kredit? Kredit Razi Enterprise. Sekejap. Debit menerima invoice. Okay, so sebenarnya jawapan dia adalah sekejap. I menerima invoice daripada Okay, so yang masuknya invoice which is ABB, betul. Apa yang keluar? Sekejap, menerima invoice. Betul lah. Apa yang keluar? Debit inventory. Credit ABB. Inventory. Okay lah. Nampaknya saya dah confusekan korang. Dengar sebab bagus inventory. Okay. Okay, so sebenarnya dalam account, even I cakap debit credit, kita tak boleh cakap apa masuk apa keluar kan. Sebab nanti dia confuse. Sebab ada certain, bila contoh ABB. ABB tu, dia kan belah kredit kan. Sifat dia, nature dia belah kredit. So kalau dia masuk, dia akan kredit lah. So I tak boleh lah cakap debit masuk, kredit dia keluar kan. Nanti confuse. Tak apa, dilema confuse itu I baru faham waktu I matrix. Okay, tak apalah. So debit dia apa yang masuk, first thing first, kalau dia kata dia beli dapat invoice maknanya dia beli. Apa yang masuk adalah inventory. Okay, inventory masuk, yang kreditnya adalah ABB. Kita tak boleh kata kredit tu keluar, tapi kredit dia ABB sebab kredit pun masuk. So dekat sini ni I dah bagi dia punya kepala jawapan tu. Selalu kalau dekat soalan saya tak ingat dia bagi ke tak. Tak ada kot. Kena tahu sendirilah. Apa nak letak item ni semua. Apa tadi? Ni debit inventory. So kita buat plus. Plus berapa ni? 3,400. Okay, dan plus juga dekat ABB. Plus 3,400. Okay. Untuk yang confused tadi kan, jawab pening-pening kat atas ni tadi, sila hadam lah ni. Kenapa 3,400? Kenapa plus dekat sini? Kenapa minus dekat sini? Okay. Apa tu? ABT, ABB. Inventory? Oh. Betul. Okay dah Okay, jelas Jelas okay, kita dah settle untuk soalan 1. Okay, jom kita pergi dekat soalan 2. Kalau you nak argue, maksudnya you tak faham, kenapa dekat situ, kenapa dia ini, kenapa? Silalah tanya je. Kalau you tak tanya, you tak tahu. Okay, soalan 2, menjual barang niaga berkos 2,100. Menjual barang niaga berkos 2,100 secara kredit pada harga 2,500. Menjual barang niaga berkos 2,100 secara kredit pada harga 2,500. Apa yang keluar? First thing first, apa yang keluar? Sebab dia kata jual. Apa yang keluar? Yes, pandai. Laju Alif Aiman jawab Okay. So kalau jual je, of course yang keluar tu inventory. Okay. So inventory kita keluar. Berapa inventory kita keluar? 2,100, pandai. Okay. Inventory kredit. Okay lah, betul lah. Kredit. Betul. Sebab dia neutral dia debit. So kalau dia keluar, maka dia kredit lah.
Okay, alright, good response. Maksudnya you faham. Okay, my next question is, apa yang masuk? Okay, kita jual, so inventory keluar, apa yang masuk tu? Tu 2,500 tu nilai apa tu kan? Tiba ada 2,500 kat sini. So nilai apa tu kan? Secara kredit, point dia punya key dia secara kredit. UB, ABT betul? UB ni apa? Untung bersih. Saya pula benda. UB betul. Wah, advance Betul-betul. UB kita ada 300 lah sebab kita jual 2,5, kita apa yang kita keluar tu 21 je. Tapi kita jual 2,5. Pandai. So, kat sini lah. So first tadi keluar tolak 200. Tolak lah 200. Lepas tu ABB kan? ABT kita masuk. Mana ABT? Mana ABT? Oh ni sebelah ni. ABT kita 2,5 plus 2,5. 2,5. Sekejap Saya nak ambil kafe. Okey, so tolakkan lah. Tolakkan 2,5 tolak 200. So dapat UB 400, betul, pandai. Senang je kan? Plus 400. Okey. Okay, ada tak puas hati tak? Taklah, okay, senang je soalan ni Dia untuk apa nama persamaan perakaunan, pastikan dia neutral lah. Kalau plus dekat sini, maka plus dekat sini juga. Kalau minus dekat sini, maka minus dekat sini juga. Nama pun equation kan. So dia ada equation ni kan persamaan. Dia kena sama lah. Nama persamaan. Alright, next question. Jom kita pergi laju sikit lah. Okay, pemilik mengambil barang niaga sebanyak 800. Pemilik mengambil barang niaga sebanyak 800. Bacalah dengan ni So kita gariskan 800 untuk kegunaan keluarganya. Kalau sebut je pemilik mengambil, so dia adalah apa? Oh yalah, awal ni Uzman. Bagus. Inventory 800 minus ambilan 800. Betul lah. Apa tadi? Inventory. Betul inventory. EP ni apa? Equity pemilik. Wow, very short form. I pun tak faham. Okay. Bagus. Ambilan inventory, betul. Inventory, modal tolak. Okay, so kalau untuk modal inventory. Okay, kan dia kan ambil kan? Dia ambil, so maknanya inventory kita minus. Alright? Kalau kita nak tahu, okay, first kita dah tahu inventory dengan ambilan, of course. Tapi modal ni kita nak letak ke tidak? Jom kita tengok. So kita minuskan 800 dekat inventory, modal nak cari macam mana? Sekejap. Saya ni terdistracted. Tolak 800. Apa lagi? Apa tadi? Inventory tolak 800, ambilan. Ambilan ni tambah ke tolak? Ambilan kita nak tulis plus ke minus? Plus. Pandai. So ambilan buat plus. Balance tak sekarang ni? Belah sini minus, belah sini plus. Balance tak? Balance? Are you sure? Jadi I dah cakap kat atas ni kan. Kalau belah sini plus, belah sini pun kena plus. Kalau belah sini minus, belah sini kena minus. Kalau kat sini kita tengok minus dengan plus. Plus minus tak boleh. So dia belum balance lagi sebenarnya. So dekat situlah yang kita masukkan dekat modal. Maka sepatutnya modal dia pun kena ambilan bukan tolak ke? Bagus soalan tu. So sebenarnya modal kita plus, okay, modal kita tambahlah sebab kita mengambil. So plus. Then ada lagi satu yang you kena buat iaitu dekat modal kena minuskan 800. So sekarang baru balance kan? Belah sini minus 800, belah sini pun minus 800. Sekejap. Belah sini jadi 0 lah. Sekejap Oh, inilah soalan yang confusing. Okay. Sorry gang. Okay, salah. Dia kena minus. Apa tadi yang betul kan? Ambilan bukan tolak ke? Betul Muhammad. Thank you. So ambilan ni kena tolak. Ya, senang.
Dah jadi balance. Okay, any question? Betul boleh? Oh, okay. Alright, jom pergi soalan next. Menjelaskan sepenuhnya hutang kepada Razi Enterprise pada modal tak payah. Betul, modal tak payah. Modal tak payah. Okay, kalau you tanya kenapa modal tak payah? Sebab dia dekat bawah equity pemilik. Ambilan je lah, kita masukkan satu item saja, iaitu ambilan. So tadi my mistake lah, lupa. Okay, so tak payah masuk dekat modal. Okay, yang seterusnya. Jelas menjelaskan sepenuhnya hutang kepada Razi Enterprise pada 7 Januari. Kenapa ambilan berkurang, cikgu? Kenapa awak rasa? Jawapan tidak menjawab. Kenapa ambilan berkurang? Sebab dia kredit. Kita kena kurang sana. Sekejap, let me susun ayat. Ambilan bertambah tadi. So bila inventory kurang, ambilan. Sebab kita terus kontrakan dengan modal tu. Pernah dengar perkataan kontra kan? Kita terus kontrakan dengan modal. Okay. Back to basic lah. Back to basic yang kena plus dan minus tu. Okay, jom. Okay, baik cikgu. Alright Asma. Faham Kalau tak faham nanti boleh tanya lagi. Okay, menjelaskan sepenuhnya hutang kepada Razi Enterprise pada 7 Januari. So, ingat tak? 7 hari bulan hari tu kita ada beli. Mana? Oh, okay. Dia jelaskan pada 7 Januari. Dia beli pada 3 Januari. Okay. So, wow. ABB minus 3,400. Mana satu betul ni? 3028 ke 3,400? 3028 ke? 30. Okay, mari kita tengok menjelaskan sepenuhnya hutang kepada Razi Enterprise pada 7 Januari. Sepenuhnya. Ingat tak kita hutang dekat dia 3,400. Lepas tu dia kata kalau bayar 7 hari dapat diskaun 8%. Kalau bayar dalam masa 10 hari dapat diskaun 5% sahaja. Maka kena tahu dia bayar berapa hari selepas pinjaman dibuat. Okay. Apa tadi? Ni 7 hari. 4 hari. So 4 hari. Kenapa dengan 4 hari? Maka dia dapat 8% diskaun. Seberapa tolakkan lah? Tolakkan 3,400 darab 8%. Oh, right. Betul? So kita akan dapat 272 as a 272 diskaun. Pandai. So diskaun tu dekat mana? Tak ada diskaun pun cikgu. So kita letak dekat untung bersih. Kita plus 272. Apa lagi? Betul? So inventory kita keluar kan? Kita keluar berapa? 3128. Sini. Minus 312. Slide yang anda contoh-contoh ni nanti ada send kat group tak? Buruk lah saya contoh. Awak contoh lah awak punya ni sendiri. Sama awak contoh exactly like what I contoh kat sini. Okay? Taklah. Tengoklah seimran nak bagi ke tak. 3128. Apa lagi tadi? Dengan kita apa? Kita bayar kan? Kita bayar pakai apa ni? So kita bayar pakai, dekat sini ada bank saja, maka kita bayar pakai bank. Okay, jangan dilupakan kita bayar. So maka kita bayar sebanyak sorry. Sini 3128. Ini 3,400. Sebab kita sepenuhnya kita samakan dia. Tolak 3,400. Bukan ke yang bank 3128. Betul. Bagus ni. Siapa yang berjaya membetulkan saya, dia betul lah. Saya argue. Okay. Alright, jelas Okay, kita pergi next questions. Terima cek daripada ABT berjumlah 2,000. Okay, cepat laju. Apa ni nak buat ni? You jawab macam ni. Plus dekat mana?
Apa benda? Plus ke minus ke? Plus bank. Okay. How much? Berapa? Plus bank. 2K. Alright. Atira. Okay. Plus bank 2K. Betul lagi? Okay. Good. Plus bank 2K. Bank plus 2K. Awak nanti tulislah 2,000 tau. ABT kredit 2K. Pandai. ABT kredit tu mana apa? Tolak. Tolak 2K. Minus ABT 2K. Dah neutral 0. Okay. You jangan tulis 2K tau. You tulis 2,000. Nanti you nak kena kira. I boleh lah sini. Okay, next. Okay, faham ni soalan senang. Direct questions. Okay, pemilik membawa masuk tunai 3,000 ke dalam perniagaan dan dibankkan. Pemilik membawa masuk tunai 3,000 ke dalam perniagaan dan dibankkan. Apa plus, apa minus, apa divide? Tak ada divide lah, plus minus je. Modal plus. Modal plus, okay. Plus berapa? 3K, good. Lagi? Modal plus 3K. Okay, I tulis lah. Modal 3K plus. Mana modal? 3K. Sila tulis untuk persamaan perakaunan, tulis lah plus minus ni. Kalau you tak nak tulis plus minus, kalau plus tu you kosongkan je, kalau minus you buat bracket. Modal plus 3K, bank plus 3K. Ini yang tulis debit kredit ni, faham kan? Plus ke minus ke, confuse nanti. Sebab kadang kredit tu dia boleh jadi plus. Kalau dia memang mak dia punya ni kredit. Dibankkan tu saya tak tahu. Apa yang awak tak tahu? Apa yang dibankkan? Kat mana ni? Okey, jap. Tadi saya plus bank 3K lah. Bank plus 3K. Dah neutral lah. Plus sini, plus kat sini. Ya. Direct question juga. Alright. Okay, next. Apa ni? Dibankkan tu saya tak tahu. Tak faham. Apa maksud awak? Awak tak faham part mana tu? Kenapa awak tak faham? Kenapa awak tak faham? Apa yang awak tak faham? Sila justify. Okay, kalau you tanya, kenapa bank? Sebab pemilik membawa masuk tunai. Oh, dia masuk. Okay, kalau ni pemilik kata tunai. Kenapa masuk dekat bank? Sebab company ni, sebab jawapan ni dia tak ada tunai, dia tunai di bank. Dia bukan tunai di tangan. Kalau tunai di tangan yang tulis tunai lah. Okay. So masuk je lah 3,000. Okay, jelas tak? Jelas tak Atira? Pehedok. Bagus tu awak tanya je. Kang kalau you tak tanya nanti tak faham. Clear, good. Okay, thumbs up for you. Alright, next. Terima komisen atas jualan sebanyak 1050 dengan cek. Terima komisen atas jualan. Terima komisen atas jualan sebanyak 1050 dengan cek. Okay, 1050 untung bersih bank 1050 betul. Okay, Nurul Uzma, good job. Lagi? Seorang je jawab betul dah. Yang lain tak nak jawab dah. Taklah. Okay lah, betul lah tu. Plus 1050 dengan dekat mana lagi? Bank kita plus 1050. Okay. Okay, ni favorite lah. Kita dah habis. Sila kira. Nak sebut pasal balance tak balance ni, tak apa, don't worry. Dia buat untuk tidak balance. Okay, kira-kira lah bawah dia ni. Sorry lah kalau tak ni kan. Tak boleh bantu. You sila kira sendiri. Kira ke bawah, bank ni berapa total, ABT berapa total, inventory berapa total, ABB berapa total, modal, ambilan dengan untung bersih. Berapa total dia? Sila tulis jawapan anda. Kenapa letak dekat UB? Apa yang dekat UB? Oh, soalan ni tadi commission. Miss, kalau kita tak balance, still dapat markah kan? Of course. You punya pengiraan tu dapat markah. Dia tak tengok balance dulu, tak balance dulu. Ada orang balance tapi salah juga tau. Serupanya salah balance dia. Tak betul pun. So, kalau you tanya Miss kalau tak balance dapat markah tak? Ada yang balance pun tak dapat markah awak. Itulah dia punya ni kan. So, don't worry. Oh, tadi Damia Alia tanya kenapa letak dekat UB sebab dia commission. Commission tak ada tulis dekat atas ni. Okay, dekat persamaan perakaunan kita ikut dia punya item yang dekat dia punya
Item dia lah dekat atas kan. Kalau tak ada commission, dia still dekat bawah untung bersih. Sebab tu awal-awal tadi I perkenalkan dekat you this type of persamaan perekonomian. You kena tahu setiap kat dalam tu ada apa. Kan? Commission dekat dalam hasil. Dia dekat untung rugi. Dia dekat mana? Equity. Gitu. Faham? Okay, faham eh? Faham eh? So yang paling penting tu tadi, yang saya cakap tadi. Equation tu. Kalau you lupa equation tu, tak boleh bantu lah. Kena ingat lah. Tak susah pun nak ingat. Asset sama dengan liability plus equity sahaja. Okay. Alright, ada lagi soalan tak? Oh, dah jumpa ke? Dah kira belum? Sila kira dengan betul. I ada anxiety salah tekan calculator. Kan, jangan 1 plus 1 bawa tekan calculator. Okey, lengkapan tak ada. Ya Allah, okey. Kita tertinggal sesuatu, kawan-kawan. Apa yang kita tertinggal awak rasa? Apa yang kita tertinggal awak rasa? Nanti admin bagi tak kelas recorded? Nanti tahu ada record ke? Ada. Mana? Sudah tercabut. Ada. Oh ni. Okey. Cepat. Apa tadi? Apa yang kita tertinggal? Ya, betul. Kita tertinggal untuk meletakkan semua baki-baki BB yang berada di atas info tersebut. Okey. Itu kesalahan besar tu. Saya pun salah juga. Okey, jomlah kita letak. Tak apa. It's not too late untuk kita tak tulis. Sila letak ni semua baki BB ni. Baki BB semua yang dekat info ni kita pun tulislah lengkapan. Berapa kita nak letak? So tulislah plus 5,000 tak atas sekali lah. Kalau you lupa, you letak kat bawah tak ada masalah. As long as the figure tu ada lah. Figure tu ada Plus 5k dekat sini. Lagi apa? Kenderaan plus 27k. Plus 27k. Dan tunai bank tak ada 20k. Plus 20k. Modal 52,000. Oh, ni semua korang dah tulis Okey, jom recheck, kita check. Tulis. Kenderaan ada berapa ni? Kita check dari awal kan. Kenderaan kita ada saya tak jumpa jawapan lagi. Kenderaan berapa? Kenderaan geng. Kenderaan. Dah tak tahu berapa kenderaan. Kira je. Maksudnya apa yang tertulis di situ. Okey, kenderaan 27k. Okey, sila write. Lengkapan berapa? Lengkapan 5, betul. Bank berapa bank? $22,922. Good job, cemerlang, betul. Figure yang sama dengan saya. ABT kita tinggal berapa? ABT 500, betul. Inventory kita tinggal berapa? 500. Okay, good, betul. ABB. Berapa ABB yang tinggal? 0. Good job, betul. Modal. Berapakah modal? Modal ni tricky sikit. I'm waiting for your answer. Berapakah modal? Betul Uzma? Betul 55,000. Ada orang nak tanya tak macam mana dapat? Si Entan pun jawab 55,000 juga. Bagus. Pandai-pandai belaka dia ni. Okay. Say good job to your staff. Betul 55,000. Ada yang nak tanya tak kenapa dapat 55,000? Explain please. Bagus Tira tanya mewakili kawan-kawan yang lain. Okay, macam mana dapat 55,000? Adalah kerana dekat, kan tadi dia baru start business kan. Dia start 1 Januari. So ini adalah first entrance dia masuk dalam company kot So apa yang dia bawa masuk ni semua ni, dia adalah modal. Kalau awak tambahkan semua 5,000 plus 27,000 plus 20,000, kita akan dapat 52,000.
Sebab baki bibi dekat bahagian atas kanan kan? Apa tu? Sebab baki bibi dekat bahagian atas. Oh, betul. 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 Semalang explanation. Azmerilda. Sedapnya nama. Okay, jelas tak? Jelas ke? Ada lagi yang tak faham macam mana dapat 55,000? Bila you dah tulis kat sini 52,000 modal plus 52K. So nanti you tambahlah dengan semua-semua yang lain ni tadi. Jelas. Bagus eh? So lepas ni kalau you jumpa lagi soalan macam ni, you jumpa lagi situasi macam ni, you dah tahulah. Oh, I dah tahu kenapa I salah. Okay? Sebab itulah function you buat latihan. Okay, lepas ni kalau jumpa soalan macam ni, kalau salah lagi, boleh ni ya. Alright? Okay, faham. Okay, jom next. Ambilan berapa ambilan? 800 negatif. Pandai Bracket 800 sebab dia negatif. Good job. Last kali UB kita untung bersih. 1722. Betul. Silalah tambahkan debit debit ni semua tambahkan, kredit ni semua tambahkan, dapat berapa nilai imbang dia? Berapa nilai imbang? Kan budak account kan suka ni nilai imbang kan. 55922. Betul. Adakah orang lain dapat juga? 55922. Dapat nombor keramat lah. Sebab dia nilai. Betul. Dapat. Good job. Same. Alright. Dah. Okay. So siapa yang jarang dapat imbang tu boleh try ya. Try lagi ya. Okay. Jomlah kita pergi dekat. Okay, tadi tu basic lah persamaan perikanan. Kalau you tahu dalam satu transaksi tu masuk dekat belah mana, apa debit, apa kredit, apa efek dia, dekat mana kat mana dia punya nak masuk dia kan. So you dah jelas lah basically. So I boleh katakan kalau you dah pass persamaan perakaunan sebenarnya you dah faham 70% of accounting. Tanya, you know what? Waktu I kerja, benda yang dia tanya, kerja. Benda yang dia tanya, you tahu debit kredit tak? That's the very basic of accounting. Kalau you tak tahu debit kredit you masih teruk. So you akan banyak select dekat mana-mana lah. You akan banyak tak faham. Sebab in future, you akan nak belajar apa? You nak belajar apa nama benda tu? Kelab, persatuan, kongsian, kawalan, semua guna debit kredit. That's why you kena faham dulu debit kredit. Okay, jom. Nampak tak ni? Format penyata kewangan. Ni format ni kena hafal lah. Tak ada solusi lain melainkan you kena hafal. Macam mana? Okay, semua orang dah hafal? Bila I tanya, semua orang dah hafal ke ni penyata kewangan? Ke masih selama ni kalau nak buat kena tengok buku lagi? Kalau dah hafal cakap saya dah hafal. Bagus. Dah hafal Lagi? Orang lain diam je. Dah hafal ke belum? Dah dari form 4 lagi. Wish. Kalau dari form 3 risau belum belajar lagi. Betul. Bagus. Dah hafal. Dah. Kalau yang belum hafal, saya nasihatkan sila hafal lah. Segera. Sebab nanti tak boleh jawab. Sila hafal ni. Dia sebenarnya simple je. You hafal macam mana cara you nak hafal lah. Ada orang hafal lain-lain cara kan. Okay. Dah, ni je yang dah hafal. Yang lain belum hafal Nurul, Damia jawab 2 kali. Dah hafal betul dah tu. Okay. Dah. Hafal apa Miss? Allah. Hafal ni, format penyata kewangan. Hafal format penyata kewangan. Dah hafal ke belum? Ni I bagi dekat you panjang berjela kan. Tapi tak payah hafal panjang macam ni. Panjang sangat ni. Hafal basic-basic dia je. Dah hafal ke belum tu Atirah yang tanya hafal apa? Okay lah, kalau dah hafal, tanyalah. Kalau belum hafal, sila hafal. Sebenarnya hafal macam mana hafal, you kena buat banyak kali. Sebab ni dah bulan 11 ni. Patut dah kena hafal. Jangan tengok buku. Sila paksa diri you untuk jangan tengok rumus. Rumus pula. Apa nama? Format.
Kadang mata tu nak tengok je apa lepas jualan apa, lepas jualan apa. Tahan dulu, you fikir dulu. Kalau dah tak tahu sangat barulah you tengok. Oh, lepas jualan benalah ni. Macam tu. Jangan senang-senang nak buka dan tengok oh ini format dia. Kadang sampai bila you tak hafal lah. Okay? Right? Okay, jom. Misalnya kalau nak cerita benda ni, kolom TU nak bagi cantik je kan? TU apa? TU? Mana? Total. Alamak, short form ni. Kolom letak nilai. Yelah, kolom letak nilai. Kolom mana ni? TU? Sekejap, I tak habis lagi ni. TU tu apa? Sila terangkan dekat saya. Belah, I bukan zaman millennial like you guys. Zaman 2000 kan. Dah, tak ada siapa yang jawab. Atira, what was your questions? Boleh ulang tak? Cikgu SPM 2016 ke? Ya. Kenapa nak kira ni? Kira umur. Soalan tu. Oh. Soalan tu. Kenapa you pakai caps lock? Okay. Okay. Apa tadi? Tengok I dah hilang fokus lah. Okay, jom kita pergi dekat format ni. Dekat format ni mana? Butik lawa. Tak payah. Abang saya pun sama umur dengan cikgu SPM 2016. Betul. Banyak umur 22 Okay, jom. Format penyata kewangan. First, yang awak kena ingat, ada student saya, dia kata sekolah dia kan macam-macam lah usaha cikgu-cikgu di Malaysia dalam memastikan pelajar-pelajar menghafal format penyata kewangan kan. So, ada banyak versi lah untuk menghafalnya. So, it's up to you guys, it's up to your kind of how you nak hafal. Contohnya apa? Contoh cara nak hafal ke? Oh, kalau ada one of my students tu, dia kata cikgu dia bahagikan kepada empat apa kita panggil? 4 bahagian untuk penyata kewangan ni. So, ini contoh I bagi contoh je tau. Ini K1. Macam ni KI tu. Kos jualan tu K2. Hasil K3. Dan belanja K4. So, waktu you divide lah macam ni kan. Tak boleh jadi lukis. Macam mana nak tulis lah? Tak apalah. So you divide lah bahagian-bahagian tu kan. Masa partial dia K1 apa? So kalau contoh student dia, kalau cikgu dia dah terapkan dia macam tu, okay, K1 apa? So dia pun ingatlah, oh jualan, tolak pulangan jualan, jadi jualan bersih. Macam tu. Jualan, tolak pulangan jualan. Tu je untuk K1 kan. Ingat jualan first, jualan tolak pulangan jualan, dapat jualan bersih. Okay, so tolak kos jualan. Ini ni yang paling apa dia punya center lah, main dia kan, first. Terus letak, lagi satu. Untuk letak dekat kolom mana pun penting You nak kena tahu kan, kita ada 3 kolom. Satu tu dekat ujung. Okay, ni satu, ni kolom 2, ni kolom 3. Kena tahu nak letak dekat kolom mana. Okay, kalau you pening-pening lagi kan, senang cerita, kalau dia main item, kena letak hujung sekali. Okay, I ulang, kalau dia main item, kena letak kolom nombor 1 di hujung sekali, sebab hujung sekali tu untuk pengiraan yang besar. Untuk last sekali dapat untung bersih. Okay, boleh kod Okay, jualan, tolak pulangan jualan, tolak kos jualan. Ni ingat je lah. Stok awal, sekarang dah panggil inventory kan. Kalau kat sini ada terms-terms yang lama, korang betulkan lah. Jom jawab soalan. Wow, tak sabar Sabar. I baru terangkan ni. Kita go through dulu. Okay, kos jualan. Okay, I pergi awal laju-laju lah. Inventory awal, tambah belian, tolak stok akhir. Itu yang I hafal lah. Sekejap, mana highlight ni?
Okay, benda yang you kena hafal. Oh, tak mau. Bentuk T kena hafal juga ke? Tak payah. Kan dia tak mau highlight. Tak boleh highlight. Kan selalu boleh ke? Oh, sebab. Taklah. Apa tadi? Ni, benda yang penting you kena hafal, stok awal, tambah belian, tolak stok akhir. Itu saja. Tolak stok akhir. Ni je. Okay? Nanti dah lama mulut you dah biasa sebut. Stok awal tambah belian, tolak stok akhir. Tapi dekat bawah dia tu yang ada banyak-banyak benda tu. Tapi benda penting kena ingat tu je lah. Stok awal letak dekat kolom nombor berapa? Yeah. Pandai. Thank you. Stok tu inventory lah. Sekejap. Kita dah hard apa ni? Dah saya tanya je. Nak tengok inventory. $15. Sama je. Okay. Alright, jom. Walaupun semua dah semangat nak jawab kan. Kita rehat dulu. I give you 15 minutes. Okay, sebelum nak ni, kalau you rasa you ni semangat lagi, you hafal lah. Okay, sementara tu, kalau ni bolehlah rehat-rehat dulu, pergi ni ke, nak duha ke kan. Alright, okay. Dengar tak suara saya? Dah cakap jelas Okay, dah Alright, jom. InsyaAllah kita berdirilah pula Okay, kita nak apa macam saya cakap tadi, kita nak belajar nak buat penyata kewangan milikan tunggal. Okay, ni macam mana supaya you all boleh nampak lah apa namanya, penyata tu lah dengan lebih jelas. Alright, so ni I just nak cerita format je dulu tau. Okay, untuk you ni lah. So first thing first is okay, untuk nama bukan nama, tajuk dekat atas kan. Tak sebut. Sebelum kita nak buat kan ada tajuk dekat atas ni. Okay, tajuk ni jangan dibiarkan begitu saja. Okay, dia kena betul lah, dia kena betul. Kalau you salah buat tajuk, you punya statement something wrong lah kan. Okay, so tajuk dia, I bagi you tips. Tajuk dia you tengok je dekat mana? Dekat soalan. Soalan dia biasanya gini. Sini I bacakan. Soalan dia gini lah. Sekejap mana soalan? Okay, contoh akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Mei 2020. Maka itulah tajuk dia. Tak payah pening-pening pun. Tapi kena letak nama company tu. Nama company kan 2 layer kan? 2 layer. So atas nama company, bawah disalin balik soalan. Salin balik soalan. Yang dibagi tu. Contoh contoh perniagaan. Nampak ke tak ni? Perniagaan lawa contoh lawa. Okay, so bawah dia ni wajib you letak je. Lepas tu bawah dia you tulislah akaun perdagangan akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun. You tulis pendek lah. You pandai-pandai adjust lah supaya you letak kat center. Pandai-pandai adjust nak letak mana. Dan untung rugi bagi tahun berakhir. Ni I salah. Tak apalah. Tahun berakhir 31 Mei. Ada orang buat 3 tau. Ada buat 3 layer juga. Kalau you nak buat 3 layer, contohlah macam oh my god, I punya dah terlebih kan. So you buat akaun perdagangan untung rugi sampai sini je. So bawah dia you buat bagi tahun berakhir. Bagi tahun berakhir. Allah juga tulis kan. 31 Mei bla 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 2020 kan contoh. So barulah garis. Okay, untuk tajuk. Okay, so don't worry lah. Tapi tajuk kena betul, jangan salah. Tajuk apa penyata you yang paling penting ni. Ada nama perniagaan, ada nama statement tu apa, lepas tu ada tarikh. Tu, 3 benda tu. Nama, statement apa, dengan date. Maknanya ataupun period, tempoh perniagaan tu.
Okay. Alright, itu satu. Alhamdulillah. Okay. Okay, jom. Ni yang kita nak pergi, kita nak go through kepada apa nama? Soalan dia. You tengoklah kat modul tu kan. I just nak terangkanlah dekat you. You boleh je baca, tapi how the way untuk you faham tu, I cerita sikit. Okay. Alright, jom. Oh, panjang lagi punya. Okay, macam saya cakap tadi, K1, K2, K3, K4, tapi I tak adalah suruh you hafal macam tu kan. It's just hafal yang lebih mudah lah, ikut kesesuaian you, ikut cara you sendiri. First adalah okay, jualan. Ni I buat penyata panjang, kan sepatutnya ada T kan, tapi tak apalah, ni pun tak panjang, nanti kita delete lah, kita padam. So first, jualan, I suggest you sekarang ni sila salin. Walaupun ada je rumus depan mata, tapi kalau you salin tu, at least tangan you akan ingat lah, sebab you baca, you tulis, you salin balik, so membantu. Okay, jualan. So kalau I tak tengok kan, so jualan, lepas jualan apa? Lepas jualan apa? Walaupun ada tolak, pulangan jualan. Ni cara I tulis lah. Buat je macam ni. Buat macam ni. Tolak, pulangan jualan. Itulah panjang tau. Ni I tulis pendek. Tulis panjang. Tolak, pulangan jualan. Okay, jangan lupa kolom. Kolom kan ada 3 kan? Buatlah. Ni contoh jualan ni yang ketiga. Tolak, pulangan jualan. Okay, disebabkan pulangan jualan ni, dia first item, you buat je kat sini. Kalau tolak, sini buat bracket, dan dapatkan nilai. Ni kolom 3, kolom first tu. Dan hujung sekali. Okay, jualan, tolak pulangan jualan, tolak dengan, yang tolak dekat sini, kena tulis T-O-L-A-K, tolak. You tak boleh buat sini je. Sebab ini item besar. Item besar, you tak boleh buat tolak macam ni. Nanti tak faham, nanti format tu salah. Tolak apa? Bolehlah. Kos jualan. Tolak kos jualan. Kos jualan ni dia tak ada nilai tau. Dia hanyalah nama. Ada certain cikgu disuruh garis. Kalau I tak garis lah. Tengoklah. You buat macam mana. Ada certain garis, ada certain tak garis. Tapi dia tak ada nilai pun. Dia hanyalah tajuk. Okay. Tolak kos jualan. Bawah kos jualan ni, dia ada inventory awal. Ni kena ingat ni. Ni yang ni lah, inventory awal tambah belian. Belian ni, you nak tulis tambah boleh. Buat je. Tambah boleh, tak tulis pun boleh. Tambah belian. Ni yang basic dia tolak inventory akhir. Tiba kan. Korang macam, saya salah je. Sebenarnya ini dia punya item besar je. So, tapi jangan lupa dekat bawah ni adalah banyak. So, ini yang 3 ni je dia letak dekat kolom apa? 1 ke 2 ke 3? Ada jawapan tak? 3 item ni letak kolom berapa? Hujung sekali, second ujung, awal. 2, pandai. So 3 item tu berada di kolom kedua sebab dia, kalau ni raja ni queen lah. Dia yang kedua level. So 3 ni je, yang lain jangan letak kat 2. Kalau you letak kat 2, keliru nanti nak kira. So dia asal dia kat sini. Sebab kita nak cari kos jualan. Kos jualan tu nanti baru dekat sini. Itu adalah anak-anak dia. Okay, I delete dulu. Sebab kita tertinggal apa? Memang saja ni. Yang first ni memang itulah inventory awal. Inventory awal dengan belian. Okay, bawah belian ada apa? Siapa ingat? Ada akronim dia. Ada? Siapa ada akronim untuk tulis dekat bawah belian? Ada jawapan? Famous ni akronim ni. Satu Malaysia guna. Audi, pandai. Pandai. Audi Tak ada Audi. Siapa yang sering kereta Audi tu kan? Okay, ni lah. Bagus ni. Tak payah susah-susah nak hafal dah kan. Dia hafal-hafal. So ni aja Audi. Tak ada apa. A untuk
Angkutan masuk. U untuk upah atas belian. Upah atas belian. D untuk duty import. I untuk insurans belian. Ni semua yang berkaitan belian lah sebab dia berada di bawah belian. Maka semua yang berkaitan belian. Kalau kita nak beli kan, so kalau you beli barang kat Shopee, mesti ada angkutan masuk, ada shipping kan. Itu lah, dia benda yang sama. Untuk you faham je lah. Okay, ni shipping lah, shipping fee. Angkutan tu masuk sebab kita kena bayar. Upah atas belian. Upah atas belian. Kena bayar lah. Sekejap. Plus, kena bayar upah atas belian. So kalau yang kena bayar ni, kita kena tolakkan daripada belian. Sebab kita nak belian bersih. Kat bawah ni nanti kita akan ada belian bersih. Kita nak bersihkan. Sampai ni. Macam ni tadi. Kan kat sini. Bila dah tolak, dia adalah jualan bersih nama dia. Okay. Setiap kolom ni kena isi. Jangan tinggalkan. Macam contohlah you buat ni kan. You dapat figure. Figure ni apa namanya? Kena tahu nama figure ni apa. You just tak boleh lah jualan tolak pelanggan jualan. Tiba dapat ni apa nama dia. So nama dia adalah jualan bersih. Okay. Bila dah dapat belian bersih. Kalau I salah tolong betulkan tulis je kat chat. Okay. Ni semua tolak OD lah kan. Tolak. Ni semua tolak. Dapat ni kan. Untuk yang ni. Okay. I nak tanya. Kalau 3 ni tadi. Kan tadi ada inventory awal, belian dengan inventory akhir. So I nak tanya. Ini berada di kolom yang berapa? Ni anak-anak belian ni. Kolom berapa? Okay, I ulang. Ini kolom, betul lah. Ini kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3. So dia berada di kolom 3 lah. Yang first kali kat sini. Ni lah kita buat. Biasalah accountant dia memang tak lurus. Okay, apa tadi? Oh, so kalau ni kan kat sini, ni kat sini. Asal dia pasal ada lagi inventory akhir kat sini. Tapi disebabkan dia ni ada anak-anak dia, so kita buat kat sini. Buat kat sini kita tolakkan dah siap-siap, kita dah minus. Sebab kita nak nilai yang bersih saja. Betul kan tolak kan? Tolak OD kan? Betul ke salah? Ada jawapan tak? OD ni ditolak kan? Belian tolak angkutan masuk ke tambah? Tambah ke tolak? Tambah Tambah angkutan masuk. Belian tambah angkutan masuk, tambah upah atas belian. Betul. Bijak. So semua ni tambah. Sebab apa tambah? Sebab dekat belian saja dia tak kira lagi. Dia tak kira shipping, dia tak kira upah, dia tak kira duty, dia tak kira insurans. So kita nak dapat belian bersih tu kita kira semua sekali. Sebab company kita takkanlah benda-benda ni dia tak direkod kan. So kita nak kena rekod juga. Maka dia memang solely dia dekat dalam belian. So tambahlah. Betul lah you kata. So tak adalah bracket. Okay. Faham So last kali akan dapat belian bersih. Belian bersih tu yang letak dekat sini. Okay, sila tambahkan dulu. Inventory awal tambah belian bersih. Apa nama item ni? Boleh tak beritahu saya jawapan? Apa nama item ni? Stok awal tambah belian. Apa nama item tu? Ingat tak? Ya, betul. KBDJ. Pandai. So, inventory awal tambah dengan belian bersih adalah KBDJ. Kos barang untuk dijual. Barulah kita tolakkan dengan inventory akhir. Berapa nilai inventory akhir? Dekat mana nak tulis? Sini ke sini? Ni lah. Kita dah settle dah ni. Dia dapat ni lah. Apa ni? So kita dapat ni. Dapatlah nilai apa? Ni nilai apa ni? Nak tulis hasil tolak ni, KBDJ dengan ni, nak tulis kat mana? 1 ke 2? Oh my god.
Ini 3, ni 2, ni 1. So tulis kat mana? Ni nilai ni. Nilai ni lah, ni tolak ni. Ni tulislah dekat yang hujung sekali. Sebab ini, ingat tak yang kita gariskan tadi? Itulah dia. Sebab dia ya kan? So dia main item kita letak dekat kolom pertama ni, hujung sekali. Bila dapat kos jualan, ni lah kan hasil kiraan ni, kiraan daripada 1. Benda penting yang you nak kena ingat ni, yang besar-besar ni, nilai yang penting-penting. Jualan, inventory awal, belian, inventory akhir. Itu je. Walaupun dia banyak item kat dalam ni, yang penting-pentingnya ni, yang I bulatkan ni. Okey, barulah kita dapat kos jualan bila apa ni, jualan bersih, tolak kos jualan, kita akan dapat apa? Nama dia apa? Untung atau rugi kasar. Untung kasar lah, untung kasar. Itulah ni lah. Untung kasar. Habis dah dapat untung kasar ni, senang dah. Dah senang dah. Sebab apa? Tambah hasil tolak belanja je. You akan dapat. Ni markah banyak tau. Ini belas-belas. Okay? As long as you kena ingat yang main. Macam I cakap, I ulang I ulang main dia apa? Jualan. Tolak pulangan jualan, nak dapat untung bersih, nak dapat jualan bersih kan. Lepas tu, inventory awal. Inventory awal ni dia tak payah kira apa-apa sebab dia memang bagi. Info memang bagi. As long as you tahu nak letak kat mana. Lepas tu belian jangan lupa sepatutnya dia dekat kolom 2 tapi kita letak kolom 1 sebab apa? Dia ada anak-anak dia yang kita kena kira. So nanti bila kita dapat, you garis sini, nilai dia, you letak sini. Sebab kita nak tambahkan. Ini nama apa? Ini belian. Ini belian. Belian bersih Macam saya cakap tadi. So bila dapat, kita akan dapat KBDJ. Kita dapat KBDJ. Dah tolak lah. Tolak dengan ni, stok akhir ni penting lah ni. Ni tadi stok akhir KBDJ. Oh pening jap. Ini tambah ni, stok awal tambah belian. Belian tambah dapat KBDJ. Baru dengan tolakkan dengan stok akhir, baru dapat kos jualan yang kita duk cari tadi ni. Okey, itulah kos jualan. Kos jualan kita tolak kan tolak tu, ni tolak. Okey, jangan lupa jualan bersih tolak dengan kos jualan mana ni? Dapatlah untung kasar. Dah dapat untung kasar, senang dah lah. Tinggal okey, dapat tak ni? Ini je yang untuk K1 dengan K2. Ini yang bahagian atas. Penyata kewangan yang you all rasa susah nak ingat tu kan? Ya, senang je kalau you faham secara ni. Okey, jelas tak? Ini respon. Jelas Okey, kalau you rasa you nak screenshot, silalah screenshot macam at least you ingatlah dia punya ni ke. Sekali you. Okey, I nak padam ni. Boleh padam Alright. Sebab kita nak pergi dekat bahagian yang kedua. Salin tau, korang salin sekali tau. Walaupun dia dah ada. Okey. Okey, bahagian yang kedua. Dalam penyata kewangan. Senang je lah ni, part ni. Just bila sampai kita dah dapat untung kasar. Sebab tu kadang-kadang kalau ada soalan yang senang tu kan, dia dah bagi untung kasar. So tinggal tambah hasil tolak belanja. The point is, dia punya ni, I bagi equation untung kasar tambah hasil tolak belanja. Faham ke tulisan ni? Sorry lah ya. Okay, I buat cantik sikit. Tolak belanja
Dapatlah untung bersih. Untung bersih yang kita nak kira kan, UB. Ini yang penting. Okay, this is the last part of penyata kewangan. Okay. Jomlah kita buat ni. Dalam-dalam dia. Dalam-dalam dia. Untung kasar tadi. Kat ni tadi untung kasar. Sini lah kan. 1. 3. 1 lah. Okay. Okay, untuk kasar dekat sini. Tambah hasil, silalah buat tambah plus hasil. Okay. Okay, Aina jawapan you. Apa je dekat bawah hasil? Ada banyak Silakan berikan jawapan. Tambah hasil. You jangan tolak dulu. Tambah dulu Sila tambah dulu. Apa? Tambah hasil apa? Hasil. Commission diterima kan? Kita dapat commission. Commission ada 2, okey? Sila lah. Kalau dia tulis commission je, maknanya ada commission yang kena bayar, ada yang commission. Sebab memang ada. Lagi. Discount. Discount diterima, betul? Okay, good. Semua yang diterima lah hasil kan. Apa? Sewa diterima pun sama, betul. Sama juga sewa, ada yang kita bayar, ada yang kita terima. Kan? So dia alert lah, kena alert. Bagus ni. You all semua tulis diterima ni. Sebab itu kita punya hasil. Pandai. Okay. Actually there's a lot, okay. Silalah baca, tengoklah sendiri hasilnya apa. Ada hutang lapuk terpulih. Tu nanti kita belajar dekat pelarasan lah. Apa lagi tadi? Dah lah, pengurangan PHR. Okay.